بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita sambung kembali mudzakarah kitab kita, kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Qismi Al-Hawali Syakhsiyah, karangan guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih fid daraini amin. Kita dah sampai pada perbahasan Al-Iddah dan telah kita masuk pada poin Al-Masailu, masalah-masalah. Kita baca, idza talaqa imra'atahu qabla ad-dukhuli fala 'iddata 'alayha. Bila mana seorang suami mentalak isterinya sebelum bersama dengan isterinya, maka perempuan itu tidak ada iddah. Itu jelas itu yang pertama. Jadi kalau suami kahwin dengan seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, sebelum bersama diceraikan, maka perempuan itu tidak ada iddah. Maknanya lepas dicerai tu boleh kahwin dengan orang lain, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab rahim perempuan itu tidak ada langsung air mani lelaki tersebut, suami dia tu. Jadi tidak ada pencampuran nasab lah. Oleh sebab itu boleh terus berkahwin. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu bernikah dengan golongan wanita yang muslimat, kemudian kamu mentalak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, iaitu sebelum kamu dukhul dengan mereka, maka tidak ada ke atas mereka iddah. Yang mereka perlu iddah lah. Okey. Yang masalah yang kedua, idza talaqaha fi at-tuhri fatanqadhi iddataha bit-ta'ni fil haidati ats-tsalitsah. Bila mana seorang suami mentalak isterinya ketika mana isterinya sedang suci, maka iddah isterinya itu akan habis bila isterinya itu masuk pada haid yang ketiga. Macam mana nak buat? Macam ni. Kita buat 4 ni. Dicerai ketika mana suci. Okey. Lepas tu datang haid. Sekali suci dah sini. Tak? Okey. Lepas tu suci. Lepas tu datang haid. Berapa kali suci dah? 2 kali suci. Lepas tu datang haid. Silap terbalik. Macam nak buat? Macam ni lah kita buat gini. Mudah sikit. Diceraikan ketika mana isteri sedang suci. Diceraikan sedang suci ni. Sekali suci dah. Lepas tu datang haid. Lepas tu suci. Lepas tu datang haid. Berapa kali suci dah? 2. 1, 2. Lepas tu datang apa tadi? Suci, haid, suci, haid, suci. Ni 3 kali suci tak? Okey. Susah nak buat lah. 3 kali suci dah ni. Bila 3 kali suci ni, sepatutnya dah habis haid, habis iddah tak? Tapi nak confirmkan suci kali ketiga ni, mesti masuk haid yang ketiga dulu. Kat sini. Faham tak? Dia 3 kali suci. Perempuan yang ada haid, bila dicerai oleh suami, habis iddah dengan 3 kali suci. Kita sebut sekali suci. 2 kali, 3 kali. Cuma yang 3 ni, nak confirmkan dia tu habis suci. Sebab suci boleh jadi 15 hari, boleh jadi 20 hari, boleh jadi 3 tahun, boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 10 tahun suci. Faham tak? Sebab hadu at-tuhur tidak ada had. Jadi nak confirm betul-betul dah selesai 3 kali suci, mesti masuk had yang keempat. Had yang ketiga. Tu. Bila masuk had yang ketiga, confirm. 1, 2, 3, suci, maka dah habis iddah. Begitu. Itu maksud dia. Bila mana seorang suami menceraikan isteri, ketika mana isteri sedang suci, maka iddah isteri itu akan tamat ketika mana isteri itu dah masuk haid yang
3. Okey. Masalah seterusnya. Idza talaqaha fil haidhi fatanqadi 'iddataha bit-ta'n fil haidati ar-rabi'ah. Bila mana suami menceraikan isteri ketika mana isteri sedang haid. Tadi sedang suci, ni sedang haid. Maka isteri itu akan ambil iddah dengan cara isteri itu masuk pada haid yang keempat. Saya nak buat. Ni dicerai ketika mana sedang haid ni. Haid kira tak? Tak kira lah. Lepas tu suci. Yang jatuh suci ingat kan? Yang jatuh suci, ingat saya. Lepas tu haid. Suci. Berapa kali suci? Dua. Haid. Lepas tu suci. 3 kali suci betul? Dah akan jadi benda yang sama. Nak confirmkan suci kali ketiga ni habis, mesti masuk haid yang keempat. Haid kat sini. Haid yang keempat. Mana? Yang jatuh suci. Yang jatuh suci haid yang keempat ni. Kat sini. Jadi 1, 2, 3. 4 kali haid suci. 1, 2, 3. Jadi bila dicerai, ketika mana isteri sedang haid, maka habis iddah wanita tersebut ketika mana isteri itu, wanita itu dah masuk haid yang keempat. Selesai. Masalah seterusnya. Kalau kita nak kira boleh juga. Masalah pertama, kedua, ketiga, masalah keempat. Idza qata'a damuha li'aridin wa nahwihi wa hiya mimma tahidu fata'addat ila sinnil ya'si atau fata'taddat. Fata'taddu. Silap. Apa tu? Syatakan ni. Ila sinnil ya'si min al-haydhi wa huwa 62 sanatan thumma ta'taddu bi 3 ashhurin. Hadha huwa al-mu'tamad wa la mubalata bi tul al-muddati 'alayha. Ni mazhab Syafi'i lah. Sedikit sukar. Apa masalah ni? Masalah yang ketiga. Ataupun yang keempat. Wanita tu haid, sedang haid. Maknanya wanita tu ada haid, ada darah haid lagi lah. Datang haid macam biasa. Okey. Dicerai oleh suami. Kita sebut kalau wanita tu jenis yang ada datang darah haid, maka sucinya dengan 3 kali suci. Tak, cara dia habis iddah dengan 3 kali suci. Okey. Dia sekali suci, 2 kali suci. Tak. Lepas habis 2 kali suci, darah tak datang-datang dah. Mana haid tak datang-datang dah. Makna suci kali kedua tu bertahun-tahun. Mana panjang. Tak datang-datang darah yang ketiga. Haid yang ketiga. Boleh faham tak? Jadi asalnya dia datang darah kali pertama, kali kedua. Tak. Maknanya suci kali pertama, suci kali kedua lah. Lepas tu nak tunggu haid yang ketiga tak datang. Nak tunggu haid yang ketiga tu macam tadi lah. Kalau dicerai dalam tuhur, maka bila datang haid yang ketiga, confirm lah habis iddah dia tu. Jadi nak tunggu haid ketiga tak datang-datang. Mana berhenti darah lah maknanya, mudah ceritanya. Semata-mata datang 2 kali haid je. Ketika itu perempuan tu kena tunggu sampai umur 62 tahun. Sampai umur 62 tahun. Dan ketika itu kita sebut dia tu menopause. Lepas tu dia kena iddah dengan iddah yang baru iaitu 3 bulan. Jadi perempuan tu tunggu berapa lama? Contohlah dia dicerai umur 25 tahun. Dia dicerai umur 25 tahun. Dia tak ada darah haid. Sekali datang, 2 kali datang. Tak. Kali ketiga tak datang. Kali ketiga tu nak confirmkan suci 3 kali suci. Tak datang. Tunggu sampai umur 62 tahun. Daripada 25 tahun sampai 62 tahun. Habis 62 tahun. Masuk 62 tahun. Kita kira iddah yang baru 3 bulan. Jadi bapak lama ni iddah. Tu dalam mazhab Al-Imam Al-A'zam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada pandangan lain lah. Rasanya dalam mazhab lain ada yang lebih ringan lah. Cuma kita menceritakan tentang mazhab. Selesai masalah yang keempat. Masalah yang kelima. Guru tu ras dengar ini. Alhamdulillah.
إن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأقراء ولا يحسب ما مضى طهرا. Okey, bila mana seorang budak kecil beriddah dengan bulan, kita sebut sebelum ni, budak kecil dia tidak ada darah haid. Jadi bila budak kecil berkahwin dan dicerai, dia akan beriddah dengan cara bulan, 3 bulan. Bila habis 3 bulan, habis iddah dia. Okey. Jadi budak kecil tu dicerai, dia beriddah sebulan, 2 bulan. Nak masuk bulan ketiga, datang darah haid. Tiba-tiba datang darah haid. Baru mula datang lah. Ketika itu apa? Kita sebut berpindah iddah daripada bilangan bulan kepada bilangan suci. Maknanya 2 bulan yang kamu telah iddah mengikut bulan tu cancel. Lepas tu macam mana nak habiskan iddah? Kira balik dengan 3 kali suci. Tu. Itu kalau masalah tu berlaku lah. Masalah yang ke-6. إذا عتقت الأمة بعدما طلقها زوجها فإن كانت رجعية اعتدت عدة حرة وإن كانت بائنا اعتدت عدة أمة. Masalah yang ke-6 ialah bila mana seorang suami menceraikan isterinya yang hamba. Zaid berkahwin dengan Zainab. Zainab ni hamba orang lain, hamba Ali. Tapi dia tu isteri kepada Zaid. Zaid menceraikan Zainab. Bila diceraikan oleh Zainab, bila Zainab diceraikan oleh Zaid, bila Zainab diceraikan oleh Zaid, selepas itu Ali sebagai tuan kepada si Zainab membebaskan Zainab daripada perhambaan. Maknanya sekarang ni Zainab merdeka lah. Soalannya, apakah iddah bagi si Zainab tersebut? Sebab apa dipersoalkan begitu? Sebab ketika mana ditalak oleh suami, Zainab masih hamba. Selepas ditalak, Zainab jadi orang merdeka sebab dibebaskan oleh tuannya yang bernama Ali. Jadi Zainab sekarang ni ada 2 keadaan. Ketika ditalak, hamba. Selepas ditalak, merdeka. Dan kita sebut sebelum ni, iddah bagi orang yang merdeka dan juga hamba berbeza. Jadi macam mana? Apakah iddah bagi si Zainab tersebut? فَإِنْ كَانَتْ رَجَعِيَّةً اعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ. Okey. Jawapannya ialah kalau Zainab tersebut ditalak dengan talak raja'i, talak 1 ataupun talak 2, maka Zainab akan beriddah dengan iddah orang yang merdeka. Maknanya kalau berdasarkan suci, 3 kali suci. Sebab orang merdeka, kalau hamba kita sebut 2 kali suci. Kalau bulan, berapa bulan? 3 bulan. Kalau hamba, sebulan setengah. Tapi sekarang ni ditalak dengan talak raja'i, maka iddahnya iddah dengan iddah hurrah, orang yang merdeka. Wa in kanat ba'inan i'tadat iddat amah. Kalau diceraikan oleh suami dengan talak ba'in. Talak ba'in, talak 3 ataupun talak dengan cara tebus, talak khulu' ataupun dengan fasakh. Ketika itu Zainab tersebut akan beriddah dengan iddah hamba. Maknanya kalau dia itu jenis dah menopause, dia akan beriddah selama sebulan setengah, bukan 3 bulan. Kalau dia itu jenis perempuan yang ada darah haid lagi, maka dia beriddah dengan 2 kali suci, bukan 3 kali suci. Selesai masalah yang ke-6. Masalah yang ke-7. إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم توفى عنها انتقلت إلى عدة الوفاة لأنها كالزوجة. Masalah ke-7 ni boleh jadi berlaku lah. إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا. Bila mana seorang suami, Zaid, menceraikan isterinya Zainab dengan talak raj'i, talak 1 ataupun talak 2. Dalam iddah, tiba-tiba suami pula mati. Jadi Zainab dicerai, dan dia tu ada haid, maka iddahnya 3 kali suci. Okey, sekali suci, 2 kali suci.
Sebelum sempurna 3 kali suci tu, tok lelaki mati. Suami mati, husband mati. Tu. Tak. Ketika itu intaqalat ila iddatil wafah, berpindahlah dia kepada iddah bagi seorang yang mati suami. Tu. Fatasta'nifuha min jadid. Tadi kamu dah 2 kali suci, betul tak? 2 kali suci tu cancel, iddah dengan iddah yang baru. Berapa bulan orang yang mati suami? 4 bulan 10 hari. Tu. 4 bulan 10 hari. Itu kalau dicerai dengan talak raj'i. Kalau dicerai dengan talak ba'in, wa amal ba'inu fahiya kal ajnabiyah fatukmalu iddat at-talaq. Zaid dengan Zainab. Zaid menceraikan Zainab dengan talak 3 ataupun dengan khuluk, tebus talak. Tak. Jadi talak tu dinamakan sebagai talak ba'in. Dalam iddah, talak ba'in ke tak talak ba'in ke? Tak talak ba'in ataupun tidak talak ba'in, mesti ada iddah. Dalam iddah tersebut, suami mati. Adakah perlu berpindah kepada iddah al-wafat? Kita sebut tidak perlu, malah sempurnakan sahaja iddah tersebut. Sebab kamu dah memang jadi orang asing langsung dengan suami kamu. Memang asing-asing sungguh lah. Tapi kalau ditalak dengan talak raj'i, tak, kita sebut sebelum ni, isteri yang ditalak dengan talak raj'i, hukumnya sebahagian seperti orang asing, sebahagiannya seperti isteri lagi. Pada 5 keadaan. Jadi kat sini seperti isteri lagi. Sebab tu bila suami mati dalam keadaan dia tu ditalak raj'i, berpindahlah iddahnya itu kepada iddah al-wafah. Berbeza kalau ditalak dengan cara talak ba'in. Berpindah kepada masalah nombor 8. Ni yang syok dalam mengajar live ni. Orang faham ke tak faham, kita kira faham. Jadi kita boleh laju baca. Kalau mengajar kat depan-depan, tak faham kena terang balik. InsyaAllah lah faham. Nombor 8. Idza mata al-hamlu fi batniha fala tanqadi 'iddataha illa bi khurujihi. Ni kita sebut dah sebelum ni. Bila mana hamil, anak mati dalam perut, maka tidak habis iddah perempuan kecuali dengan keluarnya anak tersebut. Jadi kalau perempuan tu sedang mengandung, dicerai, habis iddah dengan cara beranak. Tak ada beranak, anak mati dalam perut. Adakah bila mati dah habis iddah? Tak. Mesti anak tu dikeluarkan daripada perut. Walaupun dah mati, dia tidak menghabiskan iddah. Mesti anak yang mati tu dikeluarkan daripada perut. Barulah dianggap sebagai habisnya iddah. Selagi mana ada dalam perut, maka tidak dipanggil sebagai habisnya iddah. Boleh? Selesai baca lagi. Masalah nombor 1. Nombor 9. إذا كانت آيسة اعتدت بالأشهر فإذا حاضت بعد 3 أشهر فننظر إذا جاء قبل زواج جديد فتستأنف العدة من جديد بالأقراء وأما إذا جاء بعد الزواج فلا تستأنف. Ini masalah apa ni? Masalah perempuan menopause, umur 62 tahun, haid tak datang dah. Ketika dia umur 60 tahun tu, na'udzubillah, dicerai oleh suami dia. Jodoh hanya sehingga 62 tahun. Berbaki 2 tahun lagi nak hidup, dicerai. Ala kulli hal, dia tu dicerai ketika mana sedang umur 62 tahun, dah menopause dah. Berapa iddahnya? 3 bulan. Tak? Okey. Lepas habis 3 bulan tu, habislah iddah. Betul tak? Habis. Okey. Tapi lepas 3 bulan tu datang darah haid pula. Tu. Dia menopause. Iddah 3 bulan. Dia beriddahlah 3 bulan. Lepas habis 3 bulan datang darah haid. Tidak mustahil perkara tu. Cukup syarat darah haid, dihukum sebagai darah haid. Maka apakah hukumnya? Adakah iddah tadi memadai atau kena iddah dengan iddah yang baru, iaitu dengan iddah 3 kali suci? Fananzur, kita tengok. Idza jaa qabla zawajin jadid fatasta'nifu al-'iddatu min jadid bil aqra. Kalau
darah tu datang sebelum daripada perkahwinan yang baru, tak? Maka dia kena ulang balik iddah dengan iddah bil aqra'. Maknanya lepas habis 3 bulan datang darah haid. Tak? Okey. Darah haid tu datang sebelum dia kahwin dengan orang lain. Ketika itu kita sebut kamu kena ulang balik iddah dengan 3 kali suci. Boleh? Okey, kalau iddah datang selepas dia kahwin. Haid datang selepas dia kahwin. Dia dah habis dah iddah 3 bulan. Tak? Lepas tu datang pula darah haid. Darah haid tu datang ketika mana dia dah kahwin dengan suami baru. Ketika itu kita sebut fala tasta'nif. Tak perlu ulang balik lah. Tak perlu ulang balik iddah. Mujur jugalah. Mujur ke suami baru tu lah. Kahwin saja tak? Yalah, umur 62 tahun pun kahwin tu adalah sebab dia. Bukan saja kahwin. Khair insyaAllah. Seterusnya, masalah ke-10, al-lahzah allati tashra' fiha bil haidatil akhirah ataupun akhirah laysat min al-'iddati fala yasihu muraja'atuha fiha wala ilhaqu at-talaqi wa yasihu al-'iddatu fiha. Saat terakhir seorang wanita memasuki haid yang terakhir, itu tidak dianggap sebagai iddah. Dah apa dia cerita ni? Dia cerita benda ni. Dia nak beritahunya. Okey. Kalau perempuan tu dicerai ketika mana perempuan tu sedang suci. Tadi kita sebut dah. Maka nak habis iddah mesti perempuan tu masuk pada haid yang ketiga. Sebab nak confirmkan suci yang ketiga, sekali suci, lepas tu haid. 2 kali suci, haid. 3 kali suci, bila nak confirm 3 kali suci ni? Mesti datang haid yang ke-3 dulu. Faham tak? Bolok-bolok saja tangan aku. Faham tak? Tu. Jadi, nak confirm 3 kali suci, sebab suci ni, dia tak semestinya 2 hari. Tak semestinya 15 hari. Tak semestinya 30 hari. Dia boleh jadi 10 tahun. Jadi, nak confirm suci tu telah tamat, mesti masuk haid yang ke-3. Okay, saat pertama daripada haid yang ketiga tu, ulama bincang lah. Ulama tak duduk saja, kita duduk saja. Jadi apa tu orang panggil? Saat terakhir daripada haid yang ketiga tu, termasuk bawah iddah ke bukan termasuk bawah iddah? Sebab kalau termasuk bawah iddah, dah. Kalau perempuan itu ditalak dengan talak raj'i, maka saat terakhir tu suami dia boleh rujuk balik. Kalau suami dia nak talak dia kali kedua, boleh talak. Sebab hukumnya seperti isteri kalau dicerai dengan talak raj'i. Tak? Jawapannya ialah laisat minal iddah. Haid saat pertama daripada haid yang ketiga tidak dianggap sebagai iddah. Sebab kita sebut iddah tu suci, bukan haid. Jadi bila masuk saat pertama daripada haid, bukan termasuk bawah iddah lah. Bila bukan iddah, maka tak bolehlah suami nak rujuk. Suami tak boleh nak talak kali kedua. Gitu cerita dia. Mudah je tak? Selesai kat situ. Allah, kita sambung lagi. Awal lagi. Kita kat rumah ni, jangan bimbang. Kat rumah kita nak buat apa, kita boleh buat. Bukan di tempat lain. Okey. Ma yajibu lil mu'taddah. Ma yajibu lil mu'taddah. Apa yang wajib bagi mu'taddah? Ni nak bincang bab baru ni. Bila suami menceraikan isteri ataupun suami mati, tak? Apakah yang wajib diberikan daripada pihak suami kepada isteri? Ini penting. Sangat penting bagi wanita lah. Kalau lelaki jahil, untung ke dia? Di dunia lah, akhirat tak untung juga. Tapi kalau perempuan jahil buat ni, tak tahu, rugilah ke dia. Sebab dia walaupun telah dicerai, dia ada hak-hak yang dia boleh minta daripada suami dia. Kalau suami tak bagi, boleh pergi ke mahkamah pula. Yang pertama, dia ada beberapa masalah disebut kat sini. 1, 2, 3. 3 masalah. So kita berhenti. Tak.
Ar-raj'iyatu mutlaqan. Yang pertama ialah perempuan yang ditalak dengan talak raj'i. Apa talak raj'i? Talak kali pertama, talak kali kedua. Tu. Mutlaqan. Mutlaqan ni sama ada ditalak kali pertama dia tu sedang hamil. Ataupun dia tu tidak hamil. Ditalak kali kedua dia tu hamil ataupun tidak hamil. Itu mana mutlaqan. Maknanya perempuan yang ditalak dengan talak raj'i, kita tidak kisah dia tu hamil ataupun tidak hamil. Maka wajib baginya ke atas suami. Mana suami kena bagi kepada dia. Ma yajibu li zawjati min nafaqatin wa kiswatin wa sukna mutlaqan sawa'an kana hamilan aw hailan illa ala tatadhif fala yajibu 'alayha li'annahu la yastamti'u biha. Maka wajib baginya ke atas suami perkara-perkara yang wajib bagi seorang isteri. Maknanya bila dicerai dengan talak raj'i, itu macam bini kamu lagi tu, wahai lelaki. Kamu kena bagi nafkah kepada dia. Ikutlah nafkah tu. Tak, kalau kamu jenis orang senang, berapa mut saya? 2 mut. Kalau orang susah berapa mut? Tak ingat. Dia ada mut-mut tertentu lah. Ada berapa cupok tertentu. Mana kena nak bagi nafkah, kena bagi nasi kawan tu. Kena bagi lauk. Wakiswah, pakaian kena bagi. Sukna, tempat tinggal kena bagi. Sama ada dia tu hamil ataupun tidak hamil. Kecuali alat tanzif, alat-alat makeup, sikat rambut, minyak wangi, minyak ketiak. Dah, apa tu orang panggil? Sembuh kat ketiak tu. Deodorant. Lepas tu benda-benda yang berkait dengan perhiasan, makeup apa semua tu tidak wajib diberi. Sebab apa? Sebab bila telah dicerai, suami tidak ada hak untuk menyentuh isteri. Untuk mengambil kesedapan daripada isteri. Daripada isteri yang telah dicerai itulah. Maka tidak diwajibkan alat-alat yang membersihkan diri dan mencantikkan diri. Tapi yang lain kena. Suami kena bagi nafkah. Kena bagi pakaian. Kena bagi rumah dan sebagainya. Tak wajib hanya satu, iaitu alat tanzif atau alatut tanzif. Dia mengajar dekat apa tu? Baca-baca. Nombor 2 disebut apa tu? Al-mutawaffa anha zawjuha. Al-mutawaffa anha zawjuha. Isteri yang mati suami. Kita mati sebagai seorang suami. Apa yang wajib diberikan kepada isteri? Kita mati dah. Ya. Bagi tu pun ketika mana isteri tu sedang berindah lah. Sebab tu disebut ma yajibu lil mu'tadah. Apa yang wajib bagi perempuan berindah. Bukan selama-lamanya tak. Mana perempuan tu dah habis iddah, laki kalau dia talak raj'i tadi tak. Laki tak wajib dah bagi nafkah, tak wajib dah bagi kiswah, tak wajib dah bagi sukna, tak wajib dah lah. Sebab dah habis iddah, tapi ketika mana sedang iddah kena bagi. Jadi yang keduanya, al-mutawaffa anha zawjuha. Isteri yang mati suami. Yajibu laha sukna faqat duna nafaqatin wa kiswatin walau kanat hamilan. لأنها بانت منه بالوفاة ولها لولدها نصيبهما أو نصيبهما من الإرث. Jadi perempuan yang mati suami wajib baginya ke atas suami rumah, tempat tinggal. Jadi ahli waris pun kena faham lah benda ni. Tu. Maknanya kalau suami mati, kita sebutlah perempuan tu dah tua, menopause, iddahnya 3 bulan. Betul ke tak? Tak, kalau suami mati berapa? Yang bukan hamil 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari, maka keluarga si mati, kalau lah rumah tu sewa, kena sediakan duit bayar sewa. Contoh sewa sebulan 500. Kena sediakan selama 4 bulan 10 hari. Dalam 2,000 lebih sikit. Duit tu dia ambil daripada mana? Daripada harta pusaka suami. Tu mana diwajibkan bagi isteri tempat tinggal. Nak wajib lagu mana? Ustaz, laki dah mati. Siapa nak sediakan? Ahli waris lah. Siapa dia lagi? Tak. Jadi kalau sewa, kena sediakan duit. Duit daripada mana? Bukan duit daripada kamu, tapi duit daripada suami tu, daripada orang yang mati tu, harta tinggalan dia tu, pusaka dia. Itu sahaja yang wajib. Nafkah tak wajib dah lah. Kiswah, pakaian tak wajib juga. Sekalipun isteri itu hamil, maknanya bila mati tu isteri dia sedang hamil, juga tidak wajib bagi
nafkah dan juga kiswah. Sebab dalam sebuah hadis Nabi bersabda, laisa lil hamili al mutawaffa anha zawjuha nafaqatun. Tidaklah layak bagi, ataupun tidaklah ada bagi orang yang hamil yang mati suaminya nafkah. Diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang sahih. Allah lah hadis sahih ke tidak. Sebab bila sebut sanad sahih, tidak semestinya hadis sahih. Boleh jadi ada masalah pada matan, Allah alam. Yang penting disebut kat bawah ni rawahu ad-Daruqutni bi isnadin sahih. Masya. Mana tadi? Okey. Selesai kat situ. Lepas tu walaha, perempuan yang mati, perempuan tu, isteri itulah dan anak dia dapatlah harta pusaka. Cuba jadi persoalan lah. Soalan baru timbul dalam kepala. Duit untuk cover sewa rumah tu, adakah berasingan dengan duit pusaka yang perempuan tu dapat? Wallahu a'lam. Contohlah pusaka perempuan tu dapat 20,000. Contoh adakah 2,500 untuk cover sewa rumah tu termasuk dalam 20,000 tu, ataupun duit lain? Maknanya dia dapat 20,000 tambah 2,500 sebab nak bayar sewa rumah. Sebab itu yang wajib bagi suami bagi kepada isteri. Ketika mana suami mati. Allah alam. Maksudnya tak termasuk lah. Rasanya tidak termasuk. Boleh jadi hak. Mana tengok balik lah. Boleh jadi hak untuk selesaikan masalah hak apa tu. Boleh jadi hak-hak isteri ni diselesaikan sebelum pembahagian harta pusaka lagi. Allah alam. Tak ada nak cek. Cuma datang kat kepala kita sebut. Siapa-siapa boleh syari boleh beritahu. Okey, itu yang pertama. Kita dah selesai perempuan tu perempuan yang talak raj'i. Yang kedua yang mati suami. Yang ketiga al-bainunah, perempuan yang dicerai. Tapi bukan dengan cerai talak satu, talak dua. Dicerai dengan cara talak bain. Bain pula ada dua kita sebut. Ai al-bainu bainunatan sughra atau bainunatan kubra, fiha tafsil. Bain ada dua. Pertama bain sughra atau bain kubra. Bain kecil, bain besar. Padanya ada perincian. In kanat hamilan fayajibu laha ma yajibu li raj'iyyati min nafaqatin wa kiswah. Kalau perempuan tu hamil, maka wajib Okey, kalau perempuan tu bain, tak kisahlah semula. Kalau perempuan tu ditalak dengan talak bain, tak kisah dia tu ditalak dengan bain sughra atau kubra. Bain kubra ni ditalak 3 lah. Bain sughra ni khulu' dan sebagainya, bukan talak 3. Tak. Padanya ada perincian, hukumnya ada perincian. In kanat hamilan, kalau perempuan tu ditalak 3, dalam masa yang sama dalam perut dia ada baby, hamil lah. Fayajibu laha ma yajibu li raj'iyyah min nafaqatin kiswah. Ketika itu wajib baginya ke atas suami perkara-perkara yang wajib bagi seorang wanita yang dicerai dengan talak raj'i. Maknanya wajib bagi suami bagi kepada isteri dia tu nafkah, kiswah, tempat tinggal, kecuali alatut tanzif. Okey. Wasababun nafkah. Kemudian ulama kita bincang, kerana apa perempuan tu telah dicerai dengan talak 3 tapi masih dapat nafkah? Kalau dia hamil masih dapat nafkah. Kerana apa? Sebagian ulama sebut wal hamlu wan nafaqatu laha. Sebab dia dapat nafkah ialah kerana hamil, kerana anak dalam perut tu, dan juga kerana dia. Maknanya sebab kamu dapat nafkah terdiri daripada 2 perkara. Pertama, sebab hamil, dan juga sebab nafkah. Sebab apa? Sebab kamu sendiri, wahai wanita, wahai isteri. Tu. Ada pandangan sebut tak? Duit itu, nafkah tu, wajib ke atas
isteri yang hamil bukan disebabkan perempuan yang hamil tu, tapi disebabkan baby dalam perut. Boleh jadi ada dua pandangan. Pertama mengatakan sebab wajib nafkah ke atas suami bagi isteri yang diceraikan dengan talak bain dan itu sedang hamil, sebabnya ialah kerana hamil dan juga kerana nafkah bagi pihak isteri. Pandangan kedua sebut tidak. Wajib nafkah itu ialah kerana anak dalam perut sahaja. Lepas tu khilaf, ada faedah tak? Ada khilaf. Ada faedah daripada khilaf ini. Apa faedahnya? Wa yatarattabu 'ala al-khilaf in qulna an-nafaqatu laha fatakunu muqaddaratan wa la tasqutu bi muddati wa takunu daina. Kalau kita katakan sebab nafkah bagi perempuan yang hamil tersebut ialah untuk dirinya sahaja, iaitu untuk kalau kita katakan Sayyidina Muhammad, sebab nafkah ialah bagi hamil dan juga untuk perempuan tu, tak, maka ketika itu nafkah akan terjadi, nafkah akan muqaddarah ni ditentukan dengan kadar tertentu. 2 mud, 1 mud setengah, gitu. Boleh. Yang akan dipelajari dalam bab an-nafaqat. Mana ada kadar tertentu, Dan juga nafkah tu tidak gugur dengan berlalunya zaman. Maknanya ketika mana perempuan tu dalam iddah, suami tak bagi langsung 1 sen pun tak bagi kepada isteri. Habis iddah, isteri boleh tuntut balik hutang 3 bulan, mana duit bagi aku. Sebab memang nafkah bagi isteri, kalau kita tak bagi, isteri tu boleh kira atas kertas, dia boleh tuntut balik. Dia akan jadi hutang. Boleh. Okey. Kalau kita katakan sebab nafkah bagi isteri yang hamil itu ialah kerana anak dalam perut sahaja, maka nafkah dia tidak muqaddarah, dia tidak diqadarkan dengan 1 mud, 2 mud, 3 mud, tak ada. Malah dia ditentukan dengan cara apa? Dengan cara kifayah. Maknanya kalau bagi setengah mud dah padan, cukup memadai setengah mud. Tak payah bagi lebih walaupun kamu kaya. Sebab nafkah bagi anak biqadril kifayah. Nafkah bagi isteri muqaddaratun, ditentukan dengan kadar tertentu ikut keadaan suami, senang ke, susah ke, ataupun orang yang pertengahan. Okey, lepas tu kalau dalam iddah itu suami tak bagi nafkah kepada isteri itu, kalau kita katakan sebab nafkah ialah hamil, maka tidak menjadi hutang, gugur gitu jelah, berdosa suami, dan suami tak wajib nak bayar apa nama tadi, qada, tak wajib qada nafkah yang dia tidak bagi pada isterinya selama 3 bulan. Tu dia punya samaratul khilaf lah. Samaratul khilaf, buah hasil daripada khilaf. Yalah, tak habis lagi. Tahan. Satu lagi. In kana hailan. Jadi al-bainunah tersebut ada 2. Pertama, kalau bainunah tu hamil. Yang kedua, kalau bainunah tu tidak hamil, dicerai dengan talak 3 dan dia tidak hamil. Fala yajibu laha syai'un illa sukna. Tidak wajib sesuatu pun ke atasnya kecuali sukna. Maknanya lelaki kena bagi kepada perempuan tu rumah sahaja selama dalam iddah. Tak. Begitu juga perempuan yang difasahkan, tidak wajib kecuali sukna sahaja. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat ya hamilin wa dhiti raj'atin mu'an. Al-khulasatu, boleh baca al-khulasah? Boleh insya-Allah. Al-khulasah as-sukna tajibu mutlaqan li kulli mu'taddatin illa an-nashizah. Kesimpulan daripada apa yang telah kita terangkan ialah rumah tempat tinggal wajib secara mutlak kepada semua jenis isteri yang telah dicerai dengan talak raj'i, isteri yang mati suami, isteri yang dicerai dengan talak bain, sama ada dia hamil ataupun tidak hamil, wajib diberikan sukna kepada isteri tersebut, tak, kecuali nashizah, kecuali isteri yang nusyus. Maka isteri yang nusyus tidak ada nafkah bagi dia, tidak ada makan minum bagi dia, tidak ada tempat tinggal bagi dia dan sebagainya. Kecuali kalau dia kembali kepada ketaatan balik, itu ada penelitian yang telah kita bincangkan. Yang pertama. Okey, itu sukna. Adapun nafkah, an-nafaqatu wal kiswah ma 'ada alat at-tanzif tajiban liraj'iyah wal ba'in al-hamil. Nafkah ni makan minum lah.
dan juga kiswah, pakaian. Melainkan alat-alat makeup, alat-alat nak bersihkan diri, sabun, mandi, shampoo, bagai semua tu tak. Melainkan alat tanzif itu wajib ke atas perempuan yang ditalak dengan talak raj'i dan juga perempuan yang ditalak dengan talak ba'in sedangkan dia tu hamil. Kesimpulan, perempuan yang ditalak dengan talak raj'i dan juga perempuan yang ditalak dengan talak ba'in sedangkan dia hamil, wajib bagi keduanya itu dua perkara sahaja. Pertama nafkah, yang kedua kiswah. Alat tanzif tidak wajib diberi kepada mereka oleh suami. Boleh selesai kat situ. Okey. Al-ba'inu ghairul hamil. Perempuan yang ditalak dengan talak ba'in tapi tidak hamil. Maka wajib baginya apa? Wajib baginya sukna faqat. Wajib baginya sukna, tempat tinggal sahaja. Yang lain tak wajib. Yang terakhir, al-mutawaffa anha zawjuha, yang mati suami, la nafaqata laha walau kanat hamilan, tidak ada nafkah baginya walaupun sekalipun dia tu hamil, sekalipun dia tu hamil. Kerana kalau mati suami, yang wajib macam disebut tadi hanyalah tempat tinggal, tidak ada nafkah, tidak ada kiswah dan sebagainya. Sekalipun dah hamil, hanya wajib bagi tempat tinggal. Selesai perbincangan pagi ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.